Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua kembali kita di dalam siri ikhlas anjuran JPN Negeri Kelantan untuk subjek matematik tingkatan 3. Saya Cikgu Wan Muhammad Zaki bin Wan Ismail dari SMK Cabang 4 Tumpat Kelantan akan menyambung perbincangan yang telah kita buat sebelum ini berkenaan dengan bab 5 nisbah trigonometri. Saya akan membincangkan dari standard pembelajaran 5.15 hingga 5.17. Baik. Standard pembelajaran yang akan anda pelajari dalam bab ini ialah yang pertama, menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Di dalam pelajaran yang lalu, anak-anak pelajar telah didedahkan apa itu nilai sinus, kosinus dan tangen dan bagaimana untuk membuat pengiraan. Untuk standard pembelajaran yang kedua, kita akan membincangkan bagaimana untuk melakukan pengiraan yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Dan standard pembelajaran yang ketiga ialah kita akan berbincang bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Baik, kita akan mulakan standard pembelajaran yang pertama iaitu mendapatkan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Kita akan mulakan dengan sebuah segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi. Okey, pada skrin dipaparkan sebuah segitiga ABD iaitu segitiga sama sisi dengan setiap sisinya ialah 2 unit. Panjang setiap sisi ialah 2 unit dan sudut pedalaman bagi sebuah segitiga sama sisi ialah 60 darjah. Okey, jadi ketiga-tiga sudut pedalaman bagi segitiga sama sisi ialah 60 darjah. Okay, sekarang ini segitiga sama sisi ini saya akan bahagikan kepada 2. Saya akan belah kepada 2 di A, okay, dan garisan itu bertemu dengan garis BD di tengah-tengah. Jadi panjang BD 2 unit akan dipecahkan kepada 2. Okay, yang sama panjang iaitu 1 unit bagi setiap bahagian. Okay. Dan sudut pada A juga akan terbahagi kepada 2 sudut yang sama besar, iaitu 60 bahagi 2, kita akan dapat 30 darjah bagi setiap sudut. Okay, jadi sekarang ini kita akan lihat satu segitiga sahaja disebabkan di atas ini telah terbentuk 2 buah segitiga yang kongruen, okay, sama sahaja segitiga AB dan satu lagi ada 2 buah segitiga, 2 buah segitiga. Kita akan ambil satu sahaja segitiga untuk dibincangkan. Okey. Iaitu kita ada sebuah segitiga AB dan satu lagi sudut segitiga itu, pada bucu segitiga itu saya tandakan sebagai sudut C, ya, ataupun bucu C. Okay, jadi kita ada segitiga ABC dengan C ialah sudut tegak. Bermaksud di sini kita ada sebuah segitiga bersudut tegak dengan sudut pedalamannya ialah 30 darjah, 60 darjah dan panjang sisi kita ada hipotenusnya 2 unit, panjang BC 1 unit dan kita perlu dapatkan panjang AC. Okay, panjang AC. Untuk dapatkan panjang AC kita perlu menggunakan teorem Pythagoras, iaitu AB kuasa 2 tolak BC kuasa 2, iaitu di punca kuasa 2 kan. Okay, iaitu kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2. Dan kita akan dapat panjang AC ialah punca kuasa 2 bagi 3. Okay, jadi panjang AC punca kuasa 2 bagi 3 unit.
Baik. Sekarang kita daripada segitiga ini kita dapat mengeluarkan nilai-nilai sin, cos dan tangent bagi sudut 30 darjah dan 60 darjah. Okey, kita cuba dapatkan bagaimana nak dapatkan sin 30 darjah. Okey, kita tahu bahawa sin adalah panjang sisi setentang bahagi panjang sisi hipotenus. Okey, sebagaimana yang telah adik-adik didedahkan dalam episod yang sebelum ini. Okey, jadi di sini sin 30 darjah ialah 1. Okey, sisi yang bertentangan bagi 30 darjah ialah 1 dan sisi yang hipotenus bagi 30 darjah ialah 2. Maka kita dapat sin 30 ialah 1/2. Okey. Okey, kita tengok pula bagaimana nak dapatkan cos 30 darjah. Okey, cos 30 darjah kita tahu bahawa cos adalah sisi bersebelahan bahagi sisi hipotenus. Okey, iaitu bersebelahan bagi 30 ialah punca kuasa 2 bagi 3 dan hipotenus bagi 30 darjah ialah 2. Maka di situ kita akan dapat cos 30 darjah ialah punca kuasa 3/2. Okey, sekarang ni kita akan dapatkan tangent. Okey, tangent sebagaimana yang pelajar tahu bahawa tangent adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Okey, sisi bertentangan bagi 30 adalah 1 unit dan sisi bersebelahan bagi 30 ialah punca kuasa 3 bagi punca kuasa 2 bagi 3. Okey, jadi di situ kita akan dapat tangent 30 adalah 1 dengan punca kuasa 3. Okey, sekarang ni kita dah habis untuk sudut 30, kita pergi pada sudut 60. Okey. Okey, untuk dapatkan sin 60, okey, sudut 60-nya di bawah. Okey, sin adalah panjang sisi setentang bahagi dengan hipotenus. Okey, setentang bagi 60 adalah punca kuasa 2 bagi 3. Manakala hipotenusnya ialah 2. Maka di situ kita akan dapat sin 60 adalah punca kuasa 3/2. Okey. Okey, cos 60. Cos 60, cos adalah bersebelahan bahagi hipotenus, maka bersebelahannya ialah 1 unit. Hipotenusnya ialah 2 unit. Maka kita akan dapat cos 60 adalah 1/2. Baik. Untuk tangent 60, okey, tangent 60, tangent ialah sisi setentang bahagi sisi bersebelahan. Okey, setentang bagi 60 adalah punca kuasa 2 bagi 3 dan bersebelahan bagi 60 ialah 1 unit. Maka tangentnya ialah punca kuasa 3 bahagi dengan 1, kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 3. Okey, jadi tangent 60 adalah punca kuasa 2 bagi 3. Okey, jadi kita pergi pula kepada bagaimana nak dapatkan sin, cos dan tangent untuk sudut 45. Okey, jadi untuk dapatkan nilai-nilai sin, cos, tangent untuk sudut 45, kita akan bermula dengan sebuah segitiga sama kaki. Okey, di situ saya ambil sebuah segitiga X, Y dan Z. Okey, segitiga X, Y, Z. Dan Z adalah sudut tegak. Okey, bucu Z adalah sudut tegak. Dan panjang XZ adalah sama panjang dengan ZY. Okey. Okey, XZ 1 unit panjang, ZY 1 unit. Lagi satu sisi yang perlu kita dapatkan ialah hipotenus XY. Okey, panjang XY adalah kita boleh dapat dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 1 punca kuasa 2 bagi 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Di situ kita akan dapat panjang XY ialah punca kuasa 2 bagi 2. Okey. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, okey, segitiga XYZ adalah segitiga sama kaki dengan Z ialah sudut tegak, maka dua lagi sudut iaitu sudut pada X dan sudut pada Y mestilah 90 bahagi 2. Itu kita akan dapat sudut XY sudut XY X dan Y ialah 45 darjah. Okey, setiap satunya ialah 45 darjah. Baik, sekarang ni kita akan cuba dapatkan sin 45 darjah.
Okey, sin 45 darjah. Sin adalah sisi setentang bahagi sisi hipotenus, iaitu sisi setentang bagi 45 adalah 1 unit dan hipotenusnya ialah punca kuasa 2 bagi 2. Maka kita akan dapat sin 45 adalah 1 dengan punca kuasa 2. Okey. Cos 45. Okey, cos 45. Cos adalah sisi bersebelahan bahagi hipotenus. Jadi sisi bersebelahan ialah 1 unit dan hipotenusnya punca kuasa 2 bagi 2. Maka kita akan dapat cos 45 ialah 1 dengan punca kuasa 2 bagi 2. Okey. Untuk tangen. Okey, tangen 45. Tangen kita tahu setentang bahagi dengan sudut sisi bersebelahan. Iaitu setentang bagi 45 ialah 1. Dan bersebelahan bagi 45 ialah 1. Jadi 1 bahagi dengan 1 kita akan dapat 1. Ya, jadi tangen 45 ialah 1. Okey, jadi jadual ini anak-anak pelajar tidak perlu hafal. Ya, tidak perlu hafal. Sebaliknya, anak pelajar perlu faham bagaimana untuk dapatkan nilai-nilai sin, cos dan tangen bagi sudut-sudut 30, 60 dan 45. Ya. Baik, kita akan lihat contoh soalan yang berkaitan dengan penggunaan jadual ini. Okey, contohnya seperti yang dipaparkan. Hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, A, sin 30 darjah tambah tangen 45 darjah. Okey, kita tahu sin 30 adalah setengah. Okey, setengah ataupun 1/2 dan tangen 45, kita tengok pada tabel tu, tangen 45 ialah 1. Maka penyelesaiannya ialah setengah tambah 1. Kita akan dapat 3/2. Okey, jawapannya 3/2. Okey, untuk B. Okey, B. Sin 60 darjah tambah cos 30 darjah. Okey, kita akan gunakan nilai-nilai dalam tabel untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, sin 60 adalah punca kuasa 3/2. Okey, tambah cos 30 adalah punca kuasa 3/2. Okey, maka kita akan ada 2 punca kuasa 2 bagi 3/2. Okey, dan kita pemudahkan, kita akan dapat nilai sin 60 darjah tambah cos 30 darjah ialah punca kuasa 2 bagi 3. Okey, kita tengok soalan yang ketiga iaitu C. 5 sin 45 darjah tolak 3 cos 45 darjah. Okey, itu maksud 5 darab sin 45 tolak 3 darab cos 45 darjah. Okey, kita tengok bagaimana nak selesaikan. Okey, sin 45 darjah ialah 1 dengan punca kuasa 2. Okey, jadi kita akan dapat 5 darab 1 dengan punca kuasa 2 bagi 2. Tolak. Okey, cos 45 darjah adalah sama 1 dengan punca kuasa 2 bagi 2. Maaf saya, 1 dengan punca kuasa 2 bagi 2. Jadi kita akan dapat tolak 3 darab 1 dengan punca kuasa 2 bagi 2. Okey, jadi andaikan 1 dengan punca kuasa 2 ni sebagai A. Okey, andaikan 1 dengan punca kuasa 2 bagi 2 ni sebagai A. Jadi kita ada 5A tolak 3A. 5A tolak 3A ialah 2A. Iaitu di sini kita akan dapat 2 darab 1 dengan punca kuasa 2. Dan kita pemudahkan. Disebabkan penyebutnya ialah punca kuasa 2, untuk pemudahkan kita mesti darab dengan punca kuasa 2 bagi 2. Okey, jadi penyebutnya kita akan dapat punca kuasa 2 darab punca kuasa 2, kita akan dapat 2. Jadi di atas kita akan dapat 1 darab punca kuasa 2, kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 2. Maka kita dapat 2 darab dengan punca kuasa 2 dengan 2. Dan kita pemudahkan, kita akan dapat nilainya ialah punca kuasa 2. Okey, kita tengok contoh soalan yang keempat, iaitu D. Wah, panjang soalan ini. Nampaknya macam susah. Tapi kita tengok bagaimana penyelesaiannya. Okey. 2 darab cos 30 darjah darab 45 darjah. Tolak 4
darab sin 60 darjah darab dengan cos 60 darjah. Okey. Nampak seolah-olah macam soalan ini susah untuk diselesaikan. Tapi kita lihat. Baik. Penyelesaiannya, cos 30 darjah adalah punca kuasa 3 per dengan 2. Tan 45 darjah ialah 1. Okey, maka kita akan dapat 2 darab punca kuasa 3 per 2 darab dengan 1. Okey, tolak. Okey. Sin 60 adalah punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. Cos 60 adalah 1 per 2. Maka, kita akan tolak nilai tadi dengan 4 darab punca kuasa 3 per 2 darab dengan 1 per 2. Okey, dan kita selesaikan macam di atas tadi. Okey, kita akan dapat sebutan yang pertama adalah punca kuasa 3, punca kuasa 2 bagi 3. Tolak dengan sebutan kedua, punca kuasa 2 bagi 3. Kita akan dapat sifar jawapannya. Ya, senang bukan? Saya rasa soalan ini nampak sahaja susah, tetapi kalau kita ikut step yang betul, kita akan dapat jawapan yang begitu senang sekali. Baik, kita pergi kepada apakah unit ukuran bagi sudut. Okay. Setiap ukuran mesti ada unit yang digunakan. Okay. Seperti panjang unitnya ialah meter. Kalau masa unitnya ialah jam. Okay. Jadi untuk sudut bagaimana? Sudut diukur dalam unit darjah yang simbolnya bulat kecil di atas, minit bentuk koma di atas dan saat bentuk 2 koma di atas. Ya. Okay, sebagaimana jam, okay, 1 jam nilainya adalah 60 minit. 1 minit 60 saat. Samalah dengan unit. Okay, kita akan ada 1 darjah. Okay, 1 darjah sama dengan 60 minit nilainya. Dan 1 minit nilainya 60 saat. Okay, ini pelajar-pelajar perlu ambil perhatian. Ya. Contohnya, okay, A, tukarkan 53.7 darjah kepada unit darjah dan minit. Okay, bagaimana kita nak tukar 53.7 darjah kepada unit darjah dan saat? Okay, keadaannya ialah kita pecahkan 53.7 darjah ini kepada dua bentuk nombor. Iaitu yang nombor pertama ialah nombor bulat dan nombor yang kedua adalah nombor dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita akan dapat 53 darjah tambah 0.7 darjah. Okay, 0.7 darjah ini kita perlu tukar kepada minit. Iaitu kita darabkan 0.7 dengan 60. Kita akan dapat 42 minit. Maka 53 darjah tambah 42 minit, kita akan dapat 53 darjah 42 minit. Ya. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, B, tukarkan 16 darjah 48 minit kepada unit darjah sahaja. Okey, kita perlu tukarkan darjah dan minit kepada darjah sahaja. Okey, keadaannya ialah kita pecahkan darjah dan minit kepada 2. Okey, 16 darjah 48 minit akan menjadi 16 darjah tambah 48 minit. Okey, jadi 48 minit kita perlu tukar kepada darjah. Okey, iaitu dengan 48 minit itu dibahagikan dengan 60. Maka kita akan dapat 0.8 darjah. Maka 16 darjah ditambah dengan 0.8 darjah, kita akan dapat 16.8 darjah. Ya, jadi 16 darjah 48 minit adalah 16.8 darjah. Baik, sekarang ini saya akan bincangkan pula bagaimana untuk menentukan nilai sin, cos dan tangent dengan menggunakan kalkulator. Okey, contohnya, okey, gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai-nilai berikut kepada 4 tempat perpuluhan. Okay, A, sin 46.3 darjah. Bagaimana nak dapatkan nilainya? Sin bagi sudut 46.3 darjah. Okay, kita gunakan kalkulator. Okay, adakah anda semua sudah bersedia dengan kalkulator? Okay, sediakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, macam mana kita nak gunakan kalkulator? Okey, sudah bersedia? Okey,
pastikan kalkulator anda telah on. Okey. Jadi kita akan cuba dapatkan nilai sin 46.3 darjah. Okey. Saya tunjukkan setiap butang-butang yang perlu ditekan oleh anak-anak pelajar. Okey. Sin 46.3 darjah, pertama sekali anak-anak pelajar perlu tekan butang sin. Ada di atas tu sin. Okey, nampak Okey, ditunjukkan oleh anak panah merah tu. Kemudian tekan 4. Tekan lagi butang 6. Tekan perpuluhan. Tekan 3 dan tekan butang sama. Okey. Jadi kita akan dapat sin 46.3 darjah ialah 0.722967145 sebagaimana yang dipaparkan pada kalkulator anak-anak ya. Tetapi di situ kita perlu bundakan kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, jadi jawapan yang akan kita dapat adalah 0.722 0.7230 setelah dibundakan kepada 4 tempat perpuluhan. Baik, kita akan tengok untuk dapatkan tangent 75 darjah 8 minit. Okey, jadi apa yang perlu anak-anak tekan ialah yang pertama tekan butang tangent, ada tan tu di tepi kalkulator tan. Kemudian tekan 7, tekan 5, tekan butang yang ada tanda bulat yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh anak panah tu. Okey, tanda darjah tu ya. Tanda darjah, minit dan saat tu. Okey, dan tekan butang 8. Okey, dan akhir sekali tekan butang sama. Okey, saya cuba tekan menggunakan kalkulator saya. Okey. Okey, jadi anak-anak akan dapat satu nilai pada skrin kalkulator dan perlu dibundakan kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, jadi anak-anak akan dapat 3.7671. Sama tak dengan yang saya paparkan dengan kalkulator yang anak-anak dapat? Saya percaya sama. Okey, kita cuba pula yang C. Cos 29 darjah 38 minit 47 saat. Okey, keadaannya ialah tekan butang cos. Okey, nampak cos. Okey. Tekan 2. Okey, tekan 9. Tekan butang darjah. Okey. Tekan 3. Tekan 8. Lagi sekali tekan butang darjah. Kemudian tekan 4 dan tekan 7. Okey, dan kemudian tekan sama. Okey, nanti anak-anak akan dapat satu nilai, dan dibundakan untuk mendapatkan 4 tempat perpuluhan iaitu 0.8691. Okey. Baik. Kita lihat pula bagaimana untuk mengira saiz sudut dengan menggunakan nisbah trigonometri, sinus, kosinus dan tangent. Okey, gunakan kalkulator saintifik untuk mengira nilai-nilai berikut. Okey, yang pertama sin x sama dengan 0.4511. Okey, kita akan cuba dapatkan nilai x tu nanti. Okey, iaitu di sini kita menggunakan songsang sinus. X sama dengan songsang sin 0.4511. Okey, bagaimana nak gunakan kalkulator untuk songsangan sin? Okey, yang pertama, saya tunjukkan di depan. Tekan
shift di atas kalkulator tu, di penjuru atas sebelah kiri, shift, kemudian tekan tekan sin, kemudian tekan 0, sifar ya, tekan perpuluhan, tekan 4, tekan 5, tekan 1 dan tekan 1. Akhir sekali tekan simbol sama. Okey, kita akan dapat X sama dengan 26.81 darjah. Okey, bagaimana nak tukarkan darjah kepada darjah dan minit? Hanya kita perlu tekankan simbol darjah. Nanti akan dipaparkan nilai X dalam bentuk darjah, minit dan saat, iaitu 26 darjah, 48 minit, 51.41 saat. Okey, untuk B sama juga, untuk mendapatkan nilai X bagi cos X sama dengan 0.6770. Maaf saya, 0.6770 ya. Okey, jadi untuk ini keadaan yang sama, X adalah songsangan cos 0.677 sifar 0, maaf saya. Jadi untuk dapatkan menggunakan kalkulator, keadaan yang sama tapi saya tak paparkan. Anak-anak boleh buat, iaitu dengan menekan shift, butang shift, kemudian tekan cos, tekan sifar, tekan perpuluhan, tekan 677 sifar. Okey, dan kita akan dapat jawapan untuk X ialah 47.39 darjah, ataupun boleh juga dalam bentuk darjah dan minit, iaitu 47 darjah 23 minit. Untuk C, anak-anak boleh cuba buat, iaitu tangen X sama dengan 12.2334. Okey, anak-anak, kita akan dapatkan X. X ialah songsangan tangen 12.2334. Okey, tekan kalkulator dan semak jawapan adakah sama dengan yang saya paparkan, iaitu 85.33 darjah ataupun 85 darjah 20 minit. Baik. Sekarang ini kita pergi ke bahagian yang terakhir, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Saya ambil satu bentuk permasalahan, okey, sebagaimana yang adik-adik pelajar dapat lihat di depan ni. Okey, di depan ni ada sebuah gambar rajah. Okey, AB dan ED ialah dua batang tiang tegak dengan setiap puncak dihubungkan dengan dua utas tali yang sama panjang, iaitu 4.5 meter. Masing-masing dihubungkan ke C. Ya, setiap tali itu panjang je 4.5 meter. Soalannya, hitungkan A, tinggi tiang AB. Okey, kita akan cuba dapatkan tinggi tiang AB dengan tiang ED telah dibagi, panjangnya ialah 2.4 meter. B, sudut ECD. Sudut ECD, kita akan cuba dapatkan sudut ECD. Dan C, dia diminta hitungkan jarak di antara tiang AB dan tiang ED. Okey, kita lihat dulu untuk A. A, kita akan dapatkan tinggi tiang AB. Baik. Di sini kita ada sudut 62 darjah. Okey, maklumat yang kita ada adalah panjang sisi AC, iaitu 4.5 meter. Okey, dan sudut A ialah 62 darjah. Jadi di sini yang perlu kita dapatkan ialah panjang bersebelahan bagi 62, iaitu AB ya. Okey, kita ada panjang hipotenus, kita ada panjang sisi bersebelahan. Jadi apakah rumus yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan panjang AB? Ya, di situ ada hipotenus, ada panjang bersebelahan, jadi sudah tentulah kita akan gunakan cos. Jadi cos 62 adalah sama dengan AB per dengan AC, iaitu AC ialah 4.5 meter, maka cos 62 boleh tekan kalkulator, kita akan dapat 0.4695, sama dengan panjang AB bahagi dengan panjang AC 4.5, maka kita akan dapat AB ialah 2.11. Okey, setelah didarabkan 0.4695 dengan 4.5. Okey, jadi panjang, tinggi tiang AB ialah 2.11 meter.
Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua iaitu kita akan cuba dapatkan sudut ECD. Okey, ECD iaitu sudut yang ditunjukkan pada rajah ni dan saya tandakan sebagai theta. Okey, sudut ECD. Baik, rumus yang akan kita gunakan ialah sin theta. Kenapa kita akan gunakan sin theta? Sebab kita ada maklumat panjang hipotenus iaitu 4.5 meter dan panjang sudut sisi yang bertentangan dengan theta iaitu 2.4 meter. Okey, jadi rumus yang sesuai adalah sin sebab dia melibatkan hipotenus dan sisi bertentangan. Okey, jadi di situ kita gantikan nilai-nilai itu DE dan CE, kita akan dapat sin theta ialah 2.4 bahagi 4.5 iaitu kita dapat sin theta ialah 0.5333 dan menggunakan kalkulator kita keadaan yang sama sebagai mana sebelum ini, kita akan dapat nilai sudut theta ialah 32.23 darjah. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan C. Okey, soalan C, kita akan cuba dapatkan jarak di antara tiang AB dan tiang ED. Okey, iaitu berapakah jarak antara dua tiang ini? Okey, kita akan kirakan. Okey, jadi situ kita akan cuba dapatkan panjang BD dengan menambah panjang BC dengan panjang CD. Ya. Okey, kita perlu dapatkan panjang BC. Okey, panjang BC kita tahu bahawa hipotenusnya adalah hipotenus bagi segitiga ABC ialah 4.5 meter. Okey, dan sisi salah satu sisinya ialah 2.11 meter. Jadi untuk mendapatkan panjang BC kita hanya perlu menggunakan teorem Pythagoras, ya, teorem Pythagoras iaitu BC sama dengan punca kuasa 2 bagi 4.5 kuasa 2 tolak 2.11 kuasa 2 dan kita akan dapat nilai BC ialah 3.97, ya. Baik. Panjang CD, tetapi satu lagi alternatif lain yang boleh kita gunakan ialah kita boleh menggunakan tangent 62. Okey, kita gunakan tangent 62 iaitu tangent 62 sama dengan BC bahagi AB dan kita selesaikan sebagaimana keadaan yang sebelum ini, kita akan dapat panjang BC ialah sama juga dengan menggunakan teorem Pythagoras iaitu 3.97. Okey. Okey, kita akan dapatkan panjang CD. Ya, panjang CD. Okey, panjang CD ialah okey, kita ada hipotenus EC 4.5 dan sisi lagi satu 2.4 meter. Jadi untuk dapatkan panjang CD, kita hanya perlu menggunakan teorem Pythagoras, punca kuasa 2 bagi 4.5 kuasa 2 tolak 2.4 kuasa 2. Dan kita akan dapat panjang CD ialah 3.81. Okay. Ataupun dengan keadaan lain, kita boleh juga menggunakan rumus trigonometri iaitu tangent dan kita akan dapat nilai panjang CD yang sama iaitu 3.81. Baik. Jadi di situ panjang BD ialah 3.97 tambah 3.81. Dan kita dapat jarak tiang AB dan ED ialah 7.78. Okey, jadi setakat ini sahaja perbincangan saya untuk kali ini dan insya-Allah anak-anak pelajar dapat memahami apa yang telah saya bincangkan. Okey, semoga anak-anak berjaya mengikuti kelas ini dengan baik dan jika ada apa-apa masalah, anak-anak boleh tanya kepada guru anak-anak sekalian. Jadi setakat ini insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam siri-siri yang lain. Selamat maju jaya dan selamat belajar.